Selamat tengah hari semua. Bertemu lagi kita di Ringkas edisi 5 Mac 2021. Ini perkembangan semasa yang kami bawakan kepada anda. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin memaklumkan dalam satu kenyataan vaksin COVID-19 untuk bahagian Miri telah selamat tiba di Pejabat Farmasi bahagian Miri pada Khamis sekitar jam 9.26 malam. Penghantaran vaksin COVID-19 melalui jalan darat dari Kuching ke Miri yang dihantar oleh sebuah syarikat penghantaran itu diiringi seorang pegawai dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan sepasukan polis pengiring daripada Polis Diraja Malaysia PDRM. Vaksin tersebut diterima dengan selamat oleh pegawai farmasi bahagian Miri Eileen Yi Zishin dan disaksikan oleh Datuk Lee Kim Shin, beberapa ahli jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian JPBB Miri dan Ketua Polis Daerah Miri ACP Hakemal Hawari. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Lee yang juga Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri menggesa orang ramai yang mempunyai telefon pintar serta capaian internet untuk membuat pendaftaran vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Bagi yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera atau tidak mempunyai akses kepada kemudahan internet adalah diminta untuk mengemukakan permohonan vaksinasi COVID-19 menerusi 4 saluran iaitu pejabat-pejabat daerah, ketua kaum termasuk ketua kampung, kapitan dan tuai rumah yang akan dibantu oleh JKKK melalui jawatan kuasa penduduk atau mendaftar di klinik kesihatan terdekat. Semua kawasan di Simunjan akan mendapat kesaling hubungan internet menjelang tahun 2022. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Aula Dris, usaha itu direalisasikan menerusi inisiatif projek pembangunan menara telekomunikasi yang dibangunkan Lembaga Multimedia Sarawak SMA. Kata Aula, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM turut memberi bantuan dalam usaha membangunkan menara di kawasan berkenaan. Sementara itu, Timbalan Pengurus Besar SMA Hamadlan Hamdan berkata kerja-kerja pembinaan menara telekomunikasi secara dua fasa ini akan dilakukan oleh pihak SMA. 12 struktur menara akan dibina dalam fasa pertama dan dijangka siap pada 2021. Manakala fasa kedua akan melibatkan pembinaan 13 struktur menara. Selain daripada struktur menara pihak SMA dan SKMM turut akan membina lebih kurang 14 menara yang sekaligus akan meningkatkan akses internet di seluruh kawasan Simunjan. Projek Lebuh Raya Pan Borneo, satu daripada projek utama di bawah Kementerian Kerja Raya, menunjukkan kemajuan positif apabila masing-masing mencapai kemajuan 60% di Sarawak dan 45% di Sabah. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, bagi projek PAN Borneo Sarawak, keseluruhan 11 pakej kerja dari Teluk Melano ke Miri masih giat dilaksanakan melibatkan kos pembinaan sebanyak 16.117 bilion ringgit. Bagi projek di Sabah, Fadilah berkata sebanyak 11 daripada keseluruhan 35 pakej kerja sedang giat dilaksanakan dengan status 45% siap, manakala 5 pakej kerja sedang di peringkat perancangan dan perolehan dan dijangka mula pembinaan pada tahun ini. Menurut Fadilah, kementeriannya akan mempercepatkan penyiapan projek Lebuh Raya PAN Borneo dengan cadangan melantik perunding pengurusan projek bagi membantu Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dan Sarawak melaksanakan projek berkenaan. Bagaimanapun, beliau berkata pelantikan ini masih lagi dalam peringkat rundingan dan perlu menunggu keputusan muktamad Kementerian Kewangan. Perincian seterusnya. Individu yang ingin masuk ke Sarawak masih perlu menjalani swab test dan menjalani kuarantin selama 14 hari sejurus tiba di Sarawak. Tindakan itu diambil di atas kehendak Kerajaan Sarawak dan merentas daerah di Sarawak masih lagi tidak dibenarkan. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, semua ketibaan dari luar Sarawak ke pintu masuk Sarawak wajib dikuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri serta dikehendaki menjalani ujian saringan COVID-19. Semua individu yang akan memasuki Sarawak bagi urusan-urusan tertentu yang telah pun diberikan kebenaran oleh PDRM perlu menjalani swab test dalam tempoh 3 hari sebelum berlepas ke Sarawak dan perlu menjalani kuarantin
selama 14 hari sejurus tiba ke Sarawak. Dalam pada itu, Ismail Sabri berkata bagi rakyat Sarawak, kos ujian saringan COVID-19 dan kuarantin akan ditanggung oleh kerajaan negeri manakala bukan warga Sarawak. Kesemua kos adalah tanggungjawab sendiri. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2021-521 tetap tidak akan diadakan pada tahun ini walaupun terdapat permintaan untuk ia dilaksanakan secara maya. Demikian menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya pihaknya banyak menerima cadangan untuk melaksanakan penganjuran 521 yang sebelum ini telah dibatalkan berikutan penularan wabak COVID-19 termasuklah untuk diadakan secara maya dan 5 seterusnya pula akan diadakan pada 2023. Menurutnya, ramai orang beranggapan bahawa pada 2023 nanti, pemberian vaksin COVID-19 di seluruh dunia telah selesai dan rakyat Malaysia berkemungkinan telah mendapat vaksin pada waktu itu, maka peluang untuk mengadakan pameran tersebut adalah lebih besar. Ismail Sabri berpendapat sekiranya vaksin COVID-19 sudah diterima pada tahun 2023, maka tiada masalah untuk mengadakan pameran tersebut secara fizikal. Pameran 521 dijadualkan diadakan pada 16 hingga 20 Mac tahun ini namun terpaksa dibatalkan berikutan COVID-19 yang melanda dunia pada ketika ini. Sedikit perincian sukan, pemain perseorangan lelaki utama negara Lee Shijia marah ke suku akhir selepas menang ke atas lawan dari Denmark di kejohanan terbuka Switzerland di St. Jakobsfeld, Basel. Shijia mengambil masa 34 minit untuk menumpaskan pihak lawan dengan 21-15, 21-11. Beregu lelaki negara Aaron Chia Soh Wui pula mendapat kemenangan percuma dan berjaya melangkah ke suku akhir apabila pihak lawan dari Denmark menarik diri. Beregu campuran pula menyaksikan pasangan Chan Peng Sun, Goh Liu Ying menang ke atas gandingan Perancis dan akan beraksi pada suku akhir bertemu lawan pasangan dari Denmark. Ini pula perkembangan dunia. Gempa bumi kuat berukuran 7.5 pada skala Richter melanda sebuah kepulauan di New Zealand pada awal pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) dalam kenyataan hari ini memaklumkan gempa bumi pada jam 3.28 pagi itu berpusat di 1,107 km timur laut dari Tauranga, New Zealand pada kedalaman 10 km. Menurut kenyataan itu, Met Malaysia dalam penilaian awalnya mendapati gempa tersebut tidak mendatangkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian sahaja ringkas 12 untuk hari ini. Saya Jessica Chung, salam hormat dan salam sejahtera.